السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama menyambung kitab yang bertajuk Tariqah Al-Mustaqbal fil Hadis An-Nabawi, kronologi kiamat ataupun perkara-perkara yang akan berlaku berdasar kepada petunjuk Nabi SAW. Kita berada pada muka surat yang ke-22. Muka surat yang ke-22. Baik. Pada muka surat yang ke-22 ini kita akan sebut beberapa perkara yang penting berkenaan dengan yang pertamanya perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang berlaku pada masa hadapan, dan perhatian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku pada masa hadapan. Insya-Allah kita bincang dua perkara. Baik. Perbahasan berkenaan dengan al-mubasysyirat dan fitan, berita gembira dan fitnah, disebutkan sunnah nabawi secara meluas berbanding Al-Quran. Disebut dalam sunnah nabawi secara meluas berbanding Al-Quran bermakna disebutlah hadis banyak nak banding dengan Al-Quran. Cuma Al-Quran menyebut secara umum berkaitan dengan kiamat ataupun akhirat. Namun perkara yang berlaku sebelum pada kiamat itu disebut dalam sunnah nabawi ataupun disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, buku ini akan membentangkan sejumlah besar hadis Nabi yang dipetik daripada sumber-sumber utama, kerana sejumlah hadis berkenaan al-mubasysyirat wal fitan melebihi 1000 hadis. Melebihi 1000 hadis. Jika dikumpulkan dari semua sumber, maka buku ini hanya menumpukan kepada hadis-hadis yang sahih, terutamanya mencakupi perbahasan pokok. Jadi tuan kitab kita ini, dia kata kalau kita nak kumpul semua hadis berkenaan dengan apa yang disebut sebagai khabar gembira dan fitnah akhir zaman ni, beribu-ribu, lebih kurang dia kata di sini 1000 hadis. 1000 hadis, maknanya banyaklah. Tapi dia tidak meletakkan semua hadis-hadis tersebut, sebaliknya dia meletakkan perkara-perkara pokok dan asas-asas yang penting yang akan dibincangkan dalam hadis tersebut. Baik. Dia kata pada permulaannya saya terfikir untuk menyatakan bahagian hadis yang berkenaan dengan tajuk yang dipilih sahaja, tanpa menyebut hadis secara penuh. Maknanya nak sebut secara ringkas-ringkas sahaja, tak mau sebut secara detail ataupun secara penuh.
Tetapi akhirnya saya memutuskan, dia kata, untuk menyebut hadis secara penuh kerana pembahagian tajuk dalam buku ini adalah ijtihad yang mungkin tepat atau salah. Dia kata dia tulis memutuskan untuk penuh hadis-hadis ni kerana dia kata buku ni adalah pandangan dia yang mungkin berbentuk satu benda yang salah pandangan ataupun mungkin betul. Salah tu bukan makna salah dapat dosa tu, tapi pandangan dia, ijtihad. Orang yang berijtihad ni tak kira dosa. Salah ijtihad pun dapat pahala kerana kesungguhan dia untuk orang panggil nak dia punya nak proses otak dia ni, menggunakan kekuatan yang begitu hebat untuk menatijahkan satu hukum daripada hadis Nabi SAW. Maka sesebuah hadis yang dinyatakan sebahagian daripadanya menyentuh berkenaan tajuk buku ini dan sebahagian yang lain adalah berkenaan perbahasan yang lain. Baik, kita tengok yang pertama. Perhatian Nabi terhadap masa hadapan. Macam mana Nabi SAW ambil perhatian di kalangan sahabat dia ni berkenaan dengan masa hadapan, ini perkara yang berlaku. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka shay'an yakunu fi maqamihi dhalik illa qiyam as-sa'ah illa haddatha bih hafizahu man hafizah wa nasiyahu man nasiyah qad alimahu ashabi haula wa innahu la yakunu minhu syai' qad nasitu fa arahu fa adhkuruhu kama yadhkuru ar-rajul wajhu ar-rajul ila ghaba anhu thumma idza ra'ahu arafahu. Baik. Yang bermaksud daripada Hudzaifah bin al-Yaman, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri dalam kalangan kami lalu baginda menceritakan setiap perkara yang berlaku di saat itu sehingga hari kiamat kepada kami. Dalam kalangan kami ada yang menghafalnya dan ada tidak yang mengingatinya, ada yang tidak mengingatinya. Para sahabatku mengetahui siapakah mereka itu. Sekiranya aku terlupa sesuatu tentangnya, lalu aku memikirkan lantas aku mengingatinya semula, seperti seorang yang terlupa wajah sahabatnya setelah berpisah, kemudian apabila melihatnya kembali lantas dia mengingatinya. Hadis ini daripada riwayat Muslim dan sahihnya dalam kitab Al-Fitan. Baik. Perhatian Nabi kepada benda yang akan berlaku terhadap masa hadapan berdalilkan kepada hadis Hudzaifah bin al-Yaman. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena tahu perawi hadis ni Hudzaifah ni siapa dia. Sebab apa kita perlu ambil tahu hadis Hudzaifah ni? Cuba tuan-tuan tengok muka surat 22 An Hudzaifah, muka surat 23 hadis An Hudzaifah. Lepas tu ada lagi hadis-hadis di belakang yang kita akan jumpa ni Hudzaifah. Kenapa Hudzaifah banyak menceritakan hadis berkenaan dengan akhir zaman? Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Nabi yang sangat masyhur. Bapanya bernama Al-Husail bin Jabir Al-Abshi Al-Yamani. Beliau merupakan sahibus sir. Siapa dia? Apa benda sahibus sir ni? Setiap usaha sulit Nabi. Beliau adalah setiap usaha sulit Nabi. Dan
beliau disebut sebagai penjaga rahsia Nabi ni, ataupun setiausaha sulit ni, menyebabkan banyak perkara-perkara yang sulit-sulit Nabi beritahu kepada dia, kerana dia menjaga amanah dengan baik, dan menyebabkan nama-nama orang munafik berada di tangan dia. Sehingga apa yang kita sebut pada suatu hari, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Huzaifah, adakah Umar ni masuk dalam orang munafik? Maka Huzaifah jawab bahawa Umar bukan daripada kalangan mereka, Umar bukan munafik. Disebabkan dia ni menyimpan rahsia Nabi SAW, maka Huzaifah pernah menyebut, wallah, demi Allah, sesungguhnya aku manusia yang paling banyak mengetahui setiap fitnah yang akan berlaku di antaraku dan di antara akhir zaman. Dan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah Tuhan bagi kepada dia, dia mempunyai firasat yang tinggi. Ini yang aku panggil karamah dia. Firasat dia tinggi. Firasat ni mana apa? Bacaan dia tu kadang-kadang tepat. Satu perkara dia tengok, dia baca tu tepat. Tu Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Nah, pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Kita nak kata macam mana? Pemberian Allah pada dia. Dan kalau kita tengok Huzaifah ni juga, semasa Abu Sufyan datang bersama dengan kumpulan yang begitu banyak masa peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, Huzaifah ni seorang yang sanggup untuk melihat apa yang berlaku. Apa yang berlaku. Selepas angin tu mari, habis padam belaka, terbang kemah-kemah, maka dia melihat apa yang berlaku. So Huzaifah berani, sehingga beliau dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah meninggal dunia di Madian, ataupun disebut sekarang dengan nama Lubnan. Dengan Lubnan pada tahun 36 Hijriah, dalam umur yang terlalu tua. Semasa beliau meninggal ni selepas mendapat berita pembunuhan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, Khalifah Uthman ibn Affan. Maka tak lama daripada tu beliau meninggal dunia, dan semasa hampir meninggal dunia ni, beliau menunjukkan, beliau minta sahabat-sahabat yang ada di situ, di kalangan tabi'in dan sebagainya, tunjukkan kepada dia kain yang akan dikafankan kalau dia mati. Orang pun tunjuklah kain ni, kain tu jenis elok sikit. Dia tidak mahu. Dia kata, aku tidak mahu dikafankan dengan kain yang mahal, aku nak dikafankan dengan kain yang murah. Dan semasa saat terakhirnya hembus nafas, maka dia berkata, selamat datang wahai maut, selamat datang wahai maut, kekasih tiba di waktu rindu, hati bahagia, tidak ada keluh dan tidak ada sesal bagiku. Dia pun mengucap mati. Rupanya dia tunggu mati, kerana dia tua dah. Tapi dia tetap memegang rahsia Nabi SAW. Ada beberapa perkara yang dia simpan. Termasuklah hadis berkenaan dengan akhir-akhir zaman ni, fitnah akhir zaman, banyak diriwayatkan oleh Huzaifah. Kalau kita tengok, banyak diriwayatkan oleh Huzaifah. Termasuklah hadis ni. Baik, kita tengok. Dia kata, Rasulullah pernah berdiri di hadapan kami semua. Cerita A sampai ke Z, dia kata. Itu makna dia lah. Cerita habis. Perkara yang berlaku pada saat ini sehingga akhir zaman. Ada di antara kami, kata sahabat, yang ingat, yang hafaz. Ada di antara kami yang lupa. Tetapi bukan lupa dengan begitu. Maknanya kalau sahabat lain memperingatkan kembali, maka dia ingat balik. Seolah-olah seorang lelaki yang berjumpa
Baru tengok sekali, kita tanya dia duduk di mana-mana, kita jumpa kali yang kedua, kita pun ingat, oh dia ni, kita kenal. Apa yang nak disebut di sini? Nak disebut yang pertama sekali bahawa Rasulullah menceritakan perkara yang akan berlaku kepada semua para sahabat. Sahabat hak dengar, hak datang pada hari itu, maka sahabat semua pakat tahu apa yang berlaku di akhir zaman. Apa yang akan berlaku di akhir zaman. Sahabat semuanya akan ingat. Kalau lupa pun bukan lupa yang lupa sangat, lupa yang kalau sahabat lain sebut balik, dia ingat balik. Itu nak beri perhatian kepada kita bahawa itu merupakan Rasulullah SAW mengambil perhatian berkenaan dengan apa yang berlaku. Bila Rasulullah sendiri mengambil perhatian, maka perlulah umat yang mengambil perhatian terhadap apa yang berlaku dan akan berlaku selepas daripada ini. Hadis yang pertama, kita tengok pula perhatian para sahabat. Ni huraiannya agak panjang sikit. An Huzaifah bin al-Yaman yaqulu kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr mukhafata an yudrikani. قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من الشر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Baik, hadis daripada Huzaifah bin Yaman juga katanya, dia kata kebanyakan orang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, tetapi aku bertanya kepada baginda tentang kejahatan kerana aku bimbang akan menimpaku. Tengok orang bijak, hak lain pun bijak juga. Sahabat Nabi tanya pasal kebaikan. Rasulullah jawab kebaikan begini. Huzaifah kata, tapi aku tanya pasal kejahatan. Sebab apa aku tanya? Sebab aku tanya pasal kejahatan, bimbang kejahatan itu akan menimpaku, katanya. Bimbang kejahatan itu akan menimpaku. Baik. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada pada zaman jahiliyah dan kejahatan. Lalu Allah datangkan kepada kami kebaikan ini, iaitu Islam. Adakah akan berlaku kejahatan selepas kebaikan ini? Itu soalannya. Aku bertanya pada Rasulullah, dulu kami jahiliyah, lalu marilah barang yang baik ni pada kami, Islam ni. Datang Islam ini menyelamatkan kami dan memberi kebaikan kepada kami. Soalannya lepas daripada baik ni ada jahat lagi ke ya Rasulullah? Adakah kejahatan selepas daripada kebaikan ini? Tengok Nabi jawab, ya. Nabi jawab, ya. Kalau kita tengok nombor 13 kecil di situ, ada di bawah tu, isyarat kepada fitnah pembunuhan Uthman ibn Affan. Kerana selepas daripada pembunuhan Uthman ibn Affan itulah
berlakunya kekacauan, kacau bilau sampai pada hari ini. Umat Islam ditindas, dikecam, dibuat macam-macam. Mula dengan pembunuhan Uthman ibn Affan. Kemudian aku bertanya lagi, adakah akan berlaku kebaikan selepas kejahatan itu? Tadi adakah berlaku kejahatan selepas daripada kebaikan Islam ini? Rasulullah kata ada. Lepas tu Rasulullah, lepas jahat tu ada baik lagi ke? Dia jawab, ya, tetapi ada padanya kesamaran. Kita tengok kesamaran apa yang di bawah itu. Nota kecil 15 di bawah tu, iaitu kebaikan yang bercampur dengan kejahatan. Maknanya, ya Rasulullah, lepas kami jadi jahiliyah, lepas tu Islam datang kepada kami, kejahatan datang kebaikan. Lepas tu ada jahat lagi, ada. Lepas jahat tu ada baik lagi Rasulullah, ada. Tapi bercampur jahat dengan baik. Boleh faham tak ni? Bercampur jahat dengan baik. Aku bertanya lagi, apakah kesamaran itu? Kesamaran yang Rasulullah sebut bercampur jahat dengan baik itu, kesamaran macam mana? Beliau menjawab, terdapat satu kaum yang akan menyeru kepada petunjuk selain daripada petunjukku. Kamu mengenal mereka, tetapi kamu tidak berasa senang dengannya. Nombor 16 bawah tu, isyarat kepada bermulanya pemesongan manhaj daripada manhaj Islam. Baik. Ya Rasulullah, lepas daripada jahat tu ada baik, ada, tapi bercampur baik dengan jahat. Ada kesamaran. Apa dia kesamaran itu ya Rasulullah? Kesamaran apa? Rasulullah SAW jawab bahawa terdapat satu kaum yang menyeru kepada bukan petunjukku. Dia menyeru bukan kepada petunjukku. Aku bertanya lagi, tetapi kamu tidak berasa senang dengannya. Aku bertanya lagi, adakah selepas kebaikan itu terdapat keburukan? Baginda berkata, ya, iaitu para penyeru dan mengajak kepada pintu neraka Jahannam. Allahu Akbar. Tahun yang kita kata kesamaran bercampur baik dengan jahat tu, ada doa ila abwabu jahannam, ada pendakwah yang menyeru manusia kepada pintu neraka Allah, bukan pintu syurga. Kita baca dulu, kita huraikan. Baik. Siapa yang menyahut seruan mereka, mereka akan mencampakkannya ke dalamnya, itu neraka Jahannam. Aku bertanya lagi, terangkan ciri-ciri kepada kami, ciri-ciri mereka kepada kami. Baginda menjawab, mereka terdiri daripada kalangan kita, maknanya kalangan orang Islam, dan bercakap dengan bahasa kita, mendakwa mereka Islam, ceramah macam kita juga, bahasa kita juga. Aku bertanya lagi, apakah yang engkau perintahkan kepada aku jika berada pada ketika itu? Baginda menjawab, hendaklah kamu melazimi jemaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Ini di antara dalil supaya kita taat kepada ulul amri dan taat jamaatul muslimin ni. Kebanyakan ulama hurai hadis itu ahli sunnati wal jamaah, dan pemimpin yang menyandarkan diri kepada ahli sunnati wal jamaah. Dan aku bertanya lagi, sekiranya tiada jemaah maupun pemimpin, nak buat macam mana ya Rasulullah? Baginda menjawab, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada kumpulan tersebut, walaupun kamu terpaksa mati, kamu terpaksa makan daripada akar pokok sehingga kamu matilah keadaan tersebut. Baik. Allahu Akbar. Saya ambil beberapa huraian daripada hadis ini. Yang pertama sekali, hadis ini kalau kita tengok, sahabat memberi perhatian kepada apa yang akan berlaku
apabila dia tanya Nabi SAW. Huzaifah ni orang cerdik, firasatnya tinggi, tapi dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, dulu kami jahiliyah, lepas tu kebaikan mari pada kami Islam. Lepas baiknya ada jahat, Rasul kata ada. Lepas tu Rasulullah, jahat tu jadi baik, ada kebaikan lagi, ada, tetapi bercampur di antara baik dengan jahat. Bercampur di antara baik dengan jahat. Rasulullah jawab begitu kepada dia. Dia pun tanya, apa bentuk kesamaran itu? Adanya kesamaran, apa bentuk kesamaran itu? Allah. Aku bertanya lagi, kesamaran itu macam mana? Dia jawab, terdapat satu kaum yang menyeru kepada petunjuk bukan daripada petunjuk aku. Ini kita kena kuk perkataan. Maknanya apa? Di akhir zaman ni ada orang yang bersyarah, ada orang yang berceramah, yang mana mereka tidak menyeru kepada Quran dan hadis, tapi dia berceramah, bersyarah, menyeru kepada pengaruh dan juga penyokong dia. Mudah-mudah kita sebut penunggang agama, itu mudah, bahasa paling mudah untuk kita faham. Dia guna dalil agama ni untuk kesenangan hidup, bukannya untuk buat ajak orang balik kepada Allah dan Rasul. Sebab itulah dia boleh buat benda-benda bid'ah. Sebab tu dia boleh buat benda-benda bid'ah. Dia boleh buat perkara yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Kita kata, kenapa dia boleh buat jadi gitu ustaz? Kerana kalau kita baca hadis ni kita faham. Tambahan Nabi lagi, Nabi sebut mereka menyeru kepada abwabu jahannam. Mereka itu doa, mereka itu pendakwah, penceramah, tapi ila abwabu jahannam, ke neraka jahannam. Kalau kita tengok huraian daripada seorang syekh ataupun yang hebat bahagian hadis ni, Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah, beliau berkata bahawa apa yang dimaksudkan dalam hadis ini, kalau kita tengok hadis ni ada perkataan ad-dakhan. Apa dia ad-dakhan? Kesamaran itu macam mana? Kesamaran tu dia kata adalah, yang pertama sekali adalah ada pendakwah yang menyeru kepada bid'ah. Dan sesungguhnya ad-dakhan adalah penyimpangan berkenaan dengan manhaj Nabi SAW. Dia ambil dalil ni untuk pesong orang kepada pengaruh ataupun pesong orang kepada jalan yang Nabi bawa. Itu kerja dia. Baik, kita nak lebih faham lagi. Bismillah. Seorang ustaz pakai jubah, pakai serban begini, cakap depan. Kita balik pada sunnah Nabi, kena buat begini, Nabi buat begini, kita pun faham. Mari seorang lagi pakai jubah, pakai serban juga, Nabi ajar kita begini, letak capat atas kepala begini, kita pun sama. Nampak pening kita. Ustaz ni pun kata tak betul, kata begitu. Kita pun pening. Betul ke apa yang Nabi sebut ni? Ada kesamaran? Betul. Dan macam mana nak selesaikan kesamaran ini? Tuan-tuan cuba tengok Huzaifah tanya ni sampai ke akhir. Daripada timbul masalah, kepada apa dia punca masalah, kepada cara untuk menyelesaikan masalah. Ni Huzaifah tanya. Orang duk tanya baik, aku tanya jahat, dia kata, sebab aku takut kepada kejahatan. Pertama. Lepas tu, apa dia punca kepada masalah tu? Nabi SAW sebut lain juga. Penyelesaiannya macam mana? Takkanlah Nabi sebut masalah saja tak ada penyelesaian. Penyelesaiannya talzamu jama'atal muslimin. Siapa dia yang bawa kesamaran ini?
Rasulullah, kami nak tahu juga Rasulullah, siapa dia yang bawa kesamaran ini? Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka sama kulit dengan kita. Masa Nabi bercakap tu, Nabi orang Arab. Sama kulit tu mana? Mereka Islam. Mereka wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka bercakap juga bercakap agama. Boleh faham ni? Mari dengan serban, dengan jubah apa, dengan keturunan Nabi, orang pakat cium tangan mereka, bukan cium gitu je, cium kau ni, balik kau ni pula, pong. 2 kali, kau ni sekali, kau ni sekali. Cium tangan tu. Siapa dia ajar tak tahu. Cuba tuan-tuan bayang. Mari dengan kata dia ni begitu begini pula. Mari dengan dia sebut bahawa kita kena buat begitu, buat begini, kita pun jadi pening lah. Jadi kita jadi samar kita, dia ni nak kata tak betul, dia kata dia ni serban dia besar. Nak kata tak betul, jubah dia pakai jubah. Nak kata tak betul, dia bercakap agama. Itu kesamaran yang timbul. Dan zaman kita lah zaman benda tu. Sebab tu apabila menghuraikan hadis dia kata bahawa kesamaran tersebut bermaksud adalah perkara yang pertama sekali ialah bid'ah. Bid'ah tu, kalau orang tak mengaji apa dia bid'ah, dia akan nampak bid'ah itu betul. Tapi kalau orang mengaji apa dia bid'ah, dia akan nampak benda tu bid'ah. Dia tidak akan samar lagi. Sebab tak boleh bercampur di antara bid'ah dengan sunnah. Sunnah, bid'ah. Satu benda yang berbeza. Tapi Nabi sebut pada kita tadi, mereka doa ila abwabu jahannam. Mereka pendakwah tapi menyeru kepada api neraka Allah. Sebab apa? Sebab mereka bukan dakwah pada sunnah, mereka dakwah pada benda bid'ah. Boleh terang ni? Boleh nampak ni? Tak nampak lagi tak tahulah. Balik rebuh kitab tu, minum air dia. Terang Nabi sebut jelas lah tu. Tak apa sembunyi lagi, Nabi sebut jelas pada kita. Baik. Nabi kata siapa yang menyahut seruan mereka, menyahut seruan doa abwabu jahannam, menyeru kepada neraka jahannam, menyeru kepada benda bid'ah dan kesamaran, maka kamu termasuk daripada kalangan mereka, dicampakkan oleh Allah dan neraka bersama dengan mereka. Sebab mereka itu penyeru kepada neraka jahannam, bukan penyeru kepada syurga. Aku bertanya lagi, terangkan ciri-ciri mereka kepada kami. Allah detail sahabat tanya Nabi, sebutlah ya Rasulullah ciri-ciri mereka kepada kami. Apa dia ciri-ciri mereka kepada kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila sahabat suruh terangkan ciri-ciri kepada kami, hum min jildatina, mereka terdiri daripada kita semua orang Islam dan bercakap dengan bahasa kita. Yang paling kita rasa, tengok Huzaifah tanya, apakah yang engkau perintahkan kepada aku kalau aku berada pada ketika itu? Allahu Akbar. Perhatian dia kepada apa Nabi sebut. Tolong sebut Rasulullah, kalau aku ada pada zaman tu, nak buat macam mana? Tengok sahabat fikir punya panjang. Bukan sikit-sikit punya fikir, panjang dia fikir ni. Kalau saya ada pada masa tu Rasulullah, saya nak buat macam mana? Cuba Rasulullah bagi tahu. Rasulullah pun tunjuk jalan penyelesaian masalahnya, iaitu talzamu jama'atal muslimin, hendaklah engkau melazimi jemaah kaum muslimin. Macam mana tu? Baik, kita tengok nota kecil bawah tu, 20 dengan 21. Ini antara dalil kewajipan beriltizam dengan jemaah kaum muslimin. Keterangan dalil ialah sabda Nabi, hendaklah kamu melazimi. Ini adalah jawapan kepada pertanyaan sahabat, apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Ada satu perintah yang kedua-dua lafaz tersebut bermaksud wajib. Dan sabda baginda, siapa yang matilah keadaan tidak mempunyai bai'ah, dia matilah keadaan jahiliyah. Nabi SAW bersabda, matilah keadaan jahiliyah, itu matilah keadaan maksiat. Dan hadis ini cukup bukti untuk kewajipan melazimi jemaah kaum muslimin. Nota nombor 21 tu
iaitu terdapat dua syarat bagi jemaah muslimin yang dipetik daripada namanya. Pertama ialah jemaah bererti mempunyai sistem organisasi kepimpinan dan wujudnya kewajipan untuk terhadap pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Oleh sebab itu tidak dinamakan mazhab akidah dan mazhab fiqh sebagai jemaah kerana tidak wujud organisasi padanya. Kedua, bersifat Islam, mempunyai kefahaman yang syumul berkenaan Islam sama ada satu objektif ataupun wasilah dan pada akidah serta akhlaknya, dan tidak bermakna ahli organisasi tersebut tidak melakukan dosa, dan terdapat perbezaan yang jelas antara penyelewengan individu dan penyelewengan organisasi. Baik, kebanyakan jemaah-jemaah Islam dunia ni, kumpulan-kumpulan yang mengaku dia jemaah Islam, tak kira lah parti Islam ke apa ke, dia salah guna hadis ni. Salah guna hadis ni, dia baca untuk orang sokong dia ataupun undi dalam pilihan raya. Saya cerita ni bukan di Malaysia, di Brazil cerita ni. Dan tuan kena dengar dengan lapang hati, kena lapang dada, sebab ni perbahasan ilmiah. Jemaah hizbi, jemaah parti, puak parti tidak termasuklah hadis. Nombor satu kita kena fikir, kita kena ingat benda tu. Baik, kita ambil beberapa dalil. Saya baca tadi banyak benda berkenaan dengan hadis ni lah. Sebabnya huraian ulama berkenaan dengan hadis ni agak banyak. Kalau dia tokoh salafi, dia hurai cara salafi. Kalau dia tokoh ikhwan muslimin, dia hurai cara ikhwan. Kalau dia tokoh politik, dia hurai cara politik. Jadi terdapat perbezaan yang begitu banyak. Cuma kesimpulan yang saya dapat buat daripada apa yang kita tahu dan kita baca ni, jemaah di sini adalah jemaah orang Islam yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia ada ketua, yang dia ada organisasi, yang mana kita kena bai'ah dengan dia, kita kena setia dengan dia sebab dia menjunjung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjaga sunnah lebih daripada menjaga kepentingan politik dan peribadi dia. Itu baru panggil jemaah lah hadir. Boleh faham tu? Kalau dia jaga kepentingan pengikut nak lebih daripada kepentingan Nabi SAW, maka tidak boleh termasuklah hadis yang saya sebut tadi. Mungkin ada orang tak setuju dengan apa yang saya sebut ni, tak setuju, dia punya pasal. Tak apa, sebab saya sebut dah tadi, saya sebut banyak perbincangan ulama berkenaan dengan hadis ini daripada berbagai-bagai tokoh. Tapi kesimpulan yang saya dapat buat, jemaah ni bukan jemaah hizbi, bukan jemaah parti, tapi jemaah ini yang betul-betul satu organisasi. Sebab tu manhaj akidah mazhab fiqh dia kata tak boleh masuk dalam organisasi ni. Tak boleh nak kata bahawa mazhab Syafi'i ni, mazhab Hanafi, tak boleh kata begitu. Dia satu organisasi yang dipimpin oleh orang Islam, yang mana mereka mengamalkan sunnah Nabi SAW. Walaupun mereka disekat, walaupun mereka dibuat apa sahaja sekalipun, mereka tidak akan lari, sebab mereka pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sahabat tanya lagi, bimbang. Tanya tu sebab bimbang. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiada pemimpin jemaah maupun tiada pemimpin, kami nak buat macam mana? Rasulullah bersebut, kalau tak ada pemimpin, ini adalah satu benda yang bersifat mustahil ni. Mustahil kerana kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan sentiasa wujud daripada kalangan umatku yang sentiasa berjuang menegakkan kebenaran. Itu jelas Nabi sebut. Walaupun sahabat bertanya benda yang bersifat mustahil, tapi kebimbangan dia kepada apa yang berlaku dan kepada fitnah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dapat elok lagi. Dia tanya, Nabi jawab,
hendaklah kamu menjauhi diri daripada semua kumpulan yang ada. Itu walaupun kamu terpaksa makan daripada akar pokok sehingga kamu matilah keadaan tersebut. Maknanya apa? Mu duduk seorang, mu pegang sunnah Nabi, mu makan akar kayu, mu tak dapat makan sebab mu tak ikut orang tu, tak apa, lebih mulia lagi mati kamu daripada kamu mati bersama dengan puak-puak tu. Jelas ni, jelas. Nabi meletakkan kepentingan akidah dan mempertahankan akidah dan sunnah tu nombor satu berbanding dengan benda lain. Dan zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW di hadapan para sahabat tu sama kita, zaman kita. Sehingga macam saya sebut tadi, ada kesamaran apabila kita tengok orang menyeru kepada agama Allah Ta'ala. Tambah lagi zaman sekarang ni macam-macam benda dia reka bahawa dia tu juga orang Islam, orang Islam liberal. Dia kata dia Islam, dia letak nama lagi Islam liberal, Islam liberal. Sepatutnya tak letak Islam liberal, liberal, Islam. Datuk Suhardawi kata al-Islam huwa al-Islam min haitsu jawhar wa min haitsu muqawwimatu wa min haitsu masadiru. Al-Islam wa ma fil Quran wa fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam huwa al-Islam. Islam adalah Islam. Perkara yang disandarkan kepadanya, diambil hukum daripadanya, dikeluarkan keputusan daripadanya, huwa ma fil Quran, dan apa yang terdapatlah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu fahaman-fahaman yang berbentuk kesamaran ini masuk ke dalam umat Islam, sehingga umat Islam tercabut akidah dia dan tercabut keyakinannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dalam media sehari dua ni, satu perkahwinan yang berlaku di Indonesia bercampur agama yang begitu teruk. Tak tahu agama apa dalam keluarga. Orang ni Islam, pok Islam, mok Kristian, campur dengan Hindu, orang ni tak ada agama. Dia boleh hiduplah keadaan begitu. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia terima agama itu tidak benda yang benar. Sebab tu bahaya benda bid'ah ni. Kalau kita duk amal benda bid'ah zaman kita ni, anak kita lagi teruk, cucu kita lagi teruk, lama-lama hilang agama ini kepada keluarga ini. Hilang agama. Tapi kalau kita pegang sunnah ni, daripada kita lagi sampai kepada anak cucu cicit kita duk pegang sunnah Nabi SAW, insya-Allah benda tu sampai kiamat pun tidak akan hapus pada keturunan kita. Sebab tu jangan kita duk banggalah kita duk sunnah seorang. Anak kita macam mana? Sunnah ke tak? Cucu kita macam mana? Sunnah ke tak? Boleh faham ni? Kalau kita saja duk sunnah pergi mari, anak kita pun tidak sunnah mana, cucu kita pun tidak mengaji sunnah mana, teruk kita. Kita akan kita akan tengok satu demi satu keturunan. Tuan-tuan boleh tengok depan saya ni, hak hidup tahun 60-an, tahun 70-an dengan tahun sekarang ni. Kita boleh tengok kedahsyatan dan kesamaran yang berlaku di kalangan masyarakat soal agama ni begitu banyak. Dia mari macam-macam lagi. Dulu tempat kita ni tak ada capa-capa Nabi, tak ada sama dulu. Mana ada? Ada orang pakai selipar berpiah siapa Nabi apa tu, tak ada. Ada orang mari janggut Nabi, rambut Nabi, peluh Nabi, darah Nabi, ada? Tak ada. Dia mari kemudian ni. Tapi di Pakistan, di India, perkara tu lama dah. Dibawa oleh Reza Khan Brelwi, mazhab Brelwi, dibawa lama dah. Tu bawa janggut Nabi, jubah Nabi, capal Nabi tu lama dah. Baru-baru nak masuk dalam negara kita. Betapa kuat cepatnya merebak kesamaran agama itu dan perkara-perkara bid'ah ini. Dan saya nampak perkara tu amat bahaya kalau masuk. Dia bukan nak ajak orang beribadah kepada Allah, tapi dia ajak orang beribadah di kubur-kubur,
dia akan cari kubur wali, akan cari kubur tu. Sekarang ni dah ada dah sambut haul tokku tu, haul tok haul ni, orang ni haul orang tu, haul tok wali ni, haul tok ayah ni, haul hari haul ni maknanya apa? Menyambut hari kematian. Baru ni hari haul tok kenali, pakak berarok ke kubur tok kenali. Baru ni hari haul tok Kupaluh, pakak berarok ke kubur tok Kupaluh. Batu kubur apa lagi di daerah di Terengganu tu ada satu lagi. Dulu tak ada orang tahu situ, tak ada orang tahu dalam semak. Lepas dia tahu bahawa kubur tu seorang ulama, geng-geng hak jenis sembah kubur ni, dia pergi tebah, dia buat binaan baru pula situ untuk mendapat berkat daripada kubur. Ini tuan-tuan nak beritahu. Dulu alim ulama kita duk marah dah orang pergi sembelih kambing di kubur. Nak semua tu alim ulama marah dah. Pergi sembelih kambing di kubur, dia buat tu di kubur, dia buat ni di kubur, macam-macam lagi di kubur. Maka kesamaran itu berlaku di zaman kita. Kita kena duduk bersama dengan, maknanya mudah je, kita duduk sama-sama kumpulan sunnah kita, kita kuatkan sunnah di kalangan kita, kita mengaji sunnah di kalangan kita, insya-Allah dia akan jadi kuat. Tapi kalau kita buat tak tahu benda tu dan nak mengaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kena mengaji sungguh, insya-Allah benda tu berkembang di kalangan kita. Alhamdulillah, kesamaran akidah itu tidak akan terjadi kepada kita. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan berkenaan dengan sebahagian tanda kecil permusuhan kaum kafir terhadap orang muslimin. Ini tajuk yang sedap juga. Kita masuk dah kepada tanda-tanda yang kecil, iaitu berkenaan dengan berlakunya pembunuhan, dan banyak lagi dihuraikan dalam kitab kita ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat daripada Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.